Silakan. Pernah satu masa saya nak pergi tugas, saya tinggal untuk anak masuk di masjid saja. Pasal anak saya kata main pukul 9 je. Jadi kalau ada 2-3 masuk masjid, nak mengumpulkan, orang pada duit, saya tinggal duit. Namun kita kawal lah. Sebelum pergi saya buat wasiat kepada anak-anak. Okey, ini kad ATM, ini PIN nombor dia. Ini saya tinggalkan mak kami. Keperluan itu cukup. Ini envelope. Dalam ni ada maklumat cukup semua. Envelope ini kalau saya tak mati jangan cukup. Kalau pokoknya itu saya. Itu account lain kan. Kat sana kita kontrol lah. Internet ada. Ya kan? Kesehatan, kemudahan asas yang lain dia perlukan. Kenderaan, bayar, installment kereta lah, loan lah, apa semua kena ada cukup. Baru yang ketiga syarat yang kita ada kenderaan. Duit cukup, semua cukup, tiba-tiba kapal terbang tertutup. Ada masa ni last minute kerajaan Saudi bagi dia punya kotak ramahan. Tapi kalau tak bagi, maka tak bagi lagi, tak bagi. Tak ada kotak ramahan. Tak ada negara kan, tak sabar. Ini telah diatur di tabung haji. Semua diatur di tabung haji. Package apapun tabung haji yang atur dalam bank. Kalau tak bagi relocate saja. Awak ambil kredit yang sekian kepada syarikat. Urus tabung haji. Aman dalam perjalanan, tak ada peperangan, tak campur. Kalau ada peperangan, siap. Waktu mula-mula Amerika sedang Irak. Jamaah kita masih ada kat Mekah, tak balik habis lagi semua. Orang yang bertukar kat Mekah pada masuk rumah pada macam mana balik rumah. Kalau tak boleh balik, fikir balik Afrika ke mana, terpulanglah. Alhamdulillah dah selesai balik itu. Mana tiada peperangan dan sebagainya. Yang kelima, sehat tubuh badan. Bagi mereka yang sakit, yang tidak sihat, tidak wajib pergi haji walaupun dia pergi sah hajinya. Ini banyak tipu. Bukan kontroversi, tapi tidak faham. Orang Malaysia 30% adalah di kalangan orang-orang yang kuzur. 30%. Saya pernah baca satu suara di Mekah. Bangkitkan satu kali ini, kenapa kita terlalu banyak bawa orang uzur-uzur di Mekah ini, menyebabkan tergendala mungkin perjalanan haji bagi setengah orang. Ya, kamu haji jawab, mereka ini sudah kubur. Kalau kita paspor lagi tu. Suatu tabung haji mengiktiraf sebagai warga emas umur 70. Kalau setakat umur 60 pergi saya warga emas tak layak. Ramai senarai dia 70 tahun ke atas. Dia perlu berisi. Baru dia ada orang beritahu semua dia lepas. Ada beritahu saya dia baru daftar haji, dia kata giliran dia tahun 2030 tak salah. Kalau umur 80 2032 tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hidup pun niat haji tak kira. Begitu kan? Jadi education kita buat. Tak bahagia tak beri perhatian, tapi dia ada hak-hak dia lah. Dia semua. Yang tak tahan dia orang cuti, dia bawa seorang tua 10 orang mengiring. Mengiring orang berlemah. Tapi 10 orang. Itu ada tunjuk ini apalah. Saya boleh-boleh jangan pergi haji cantas. Yang lain itu boleh dah usah, tapi haji cantas tak usah lah. Ada satu kes berlaku pada satu masa beberapa tahun yang lalu. Satu package ni dia pandai. Dia jumpa PM pada masa itu. Dia berapa lagi? Dia jumpa PM pada masa itu. Dia senaraikan minta PM dengan PM 25 orang. PM pun saya. Dia balik 25 itu semua perempuan. Apabila semua perempuan mesti kena ada mahram. Laki-laki tak senaraikan. Otomatik laki kena masuk jadi 50 dia dapat. Itu nama dia haji cantas. Pernah berlaku di wanita ini anda tengok boleh cerita lah. Pernah berlaku di wilayah ini 400 orang jemaah haji hilang daripada skrin. Pasal turun arahan daripada atas. Ya kan? Terpaksa tersingkir 400 dah ada dah. Cuma jemaah haji tidak ada maklum je. Ini belum terbagi dekat saya. Seketika 400 orang dia hilang. Yang pergi haji cantas. Janganlah terlalu menjurut haji cantas.
Okey, bagi yang tidak berupaya gugur kewajipan namun hajinya sah kalau dia pergi. Dia tidak berupaya pergi tapi hajinya sah kalau dia pergi. Cuma dia kena faham dia untuk sebab itu saja isteri saya contoh tahun ni patut giliran dia pergi haji. Pasal janji saya dengan dia, kalau rezeki murah, badan sihat, saya kata 5 tahun sekali awak pergi haji. Kalau badan sihat, rezeki murah, itu tertakluk. Dia tahun ni masuk tahun yang kelima, patut dia pergi haji lah. 5 tahun dulu dia pergi. Tapi 2 tahun lepas, dia punya tender putus, orang kata. Jadi sambung berjaya. Nak berjalan jauh susah. Saya kata kita test kat Kepong. Pergi Kepong semaju, jalan. Kalau dalam, insyaAllah dah layak. Jadi bincang dengan rumah, awak kewajipan haji sudah wajib buat. Yang Allah Ta'ala nak, kalau kita ada murah rezeki, pergi awak. Sebab kata Allah Ta'ala kata, pergi mengunjungi rumahku dalam tempoh 4-5 tahun kalau ada pada saat rezeki murah. Jadi saya kata, tak pula pada awak. Kalau awak pergi haji boleh, tapi melontar tentu tak boleh. Paling dekat tempat kita duduk, tak kira package atau tidak, sekarang ni paling dekat 2,5 km. Pergi balik di sini. Bagi orang yang sakit lutut, arthritis dan sebagainya, itu tak boleh pergi. Bagi orang berpongkat, dilarang pergi untuk peraturan. Wheelchair tak boleh masuk. Jadi melontar awak kena wakil pada saya. Nak pergi masjid pun, rumah kena cari sekitar sekolah. Kalau kita lain agak jauh dan baru mana tidak setiap waktu awak pergi masjid. Kalau nak pergi juga saya kena pergi masjid, saya kena tolak. Lepas minggu saya tolak awak kena tolak saya. Jadi akhirnya kami putuskan di umrah dalam. Jadi kewajipan. Saya ada pengalaman yang agak sedih juga saya dengan tahun 2000 saya pergi lambat sikit, seorang jemaah haji pada Perumpu merayu untuk pergi haji. Dia ni tunggu giliran untuk nak bypass, operate bypass jantung di IGN. 3 jantung dia saluran sumbat, jalan tempat rata 100 meter saja benar. 1 meter saja benar. Jadi tidak diteruskan pergi haji. Dia pun buat surat rayuan, supporting dia daripada surat anak isteri dan sebagainya. Semua keluarga dia bersuara, dia buat rayuan. Saya pergi lambat hari itu, jadi kita mengaji. Nanti saya sebagai salah seorang yang terpaksa lagi rayuan bersama doktor dan sebagainya. So kami pun bincang, panggil pakcik tadi, cerita-cerita saya ke pakcik. Dari segi hukum, pakcik tak wajib pergi. Dan ini sudah pakcik tak sihat, nak jalan kaki sampai saja 30 meter. Pakcik jalan 100 meter saja sudah menangkan. Tapi walaupun hukum tak wajib pergi, tapi kalau pakcik pergi, sah hajinya. Dia jawab, Ustaz, saya dah bersuara dengan anak-anak saya semua di bawah dekat sini. Saya reda Ustaz, kalau saya mati pun tak apa, saya tak mati pun tak apa, saya dah pergi juga Ustaz kata. Kalau tak pergi tahun ini, mungkin saya tak boleh pergi dah. Saya pun sedih lah. Dia nangis. Kita tak tahan juga dengan awak nak pergi kan, nak nangis-nangis gini-gini. Bincanglah kita dengan doktor-doktor semua, kita buat syarat pakcik, boleh pergi, kami akan luruskan, kami punya syarat. Pertama kena sign lah, tak akan lagu-lagu yang bersama-sama. Saya pula sekadar saya nak cakap dengan pakcik. Pertama pakcik boleh pergi ke Mekah, tapi dengan syarat pertama pakcik kena sabar lebih, jangan jealous.